Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan membuka perbahasan baru daripada kuliah kita di sini, iaitu malam ni kita akan bahas fiqhus sirah ataupun fiqh sirah an-nabawiyah yang ditulis oleh almarhum Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Seperti mana yang dah kita sebut, kuliah saya di sini akan menggunakan dua kitab. Pertama tafsir Hawamim 7, kemudian sirah, iaitu sirah Nabawiyah Rahikul Makhtum, dan malam ni insya-Allah muqaddimah kepada sirah. Okay. Kitab Fiqhus Sirah, seperti mana yang dah saya maklum, ada terjemahan dalam bahasa Melayu yang dicetak oleh Dewan Pustaka Fajar, dan dia ada lebih kurang 3 jilid, dan ni jilid yang pertama. Dan saya dah sebutkan terjemahan daripada percetakan ni ataupun cetakan ni, dia ada sikit kesilapan, sikit je kesilapan tu, tak banyak. Okay. Tapi kalau kita nak guna dia sebagai teks, maka benda tu bagi saya tak ada masalah. Mana-mana jemaah yang nak cari buku lepas pada ni untuk ikut kuliah ni dengan lebih baik lagi, maka buku ni lah, Dewan Pustaka Fajar ni, dan kita pakai jilid pertama, yang pertama insya-Allah. Okay. Dan saya sendiri pun saya akan rujuk dua-dua lah, satu kitab dalam bahasa Arab, satu lagi dalam bahasa Melayu ni, nak tengok dia punya konteks yang nak disampaikan oleh penulis tu setakat mana. Okay. Pertama sekali malam ni kita nak tengok mukaddimah kepada kitab ni, kitab Fiqhus Sirah karangan seorang tokoh daripada Syria, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 2012. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni meninggal tahun 2012. Pada waktu tu saya tahun pertama belajar di Jordan pada waktu tu. Bila mana berlaku saja revolusi Syria, tuan-tuan mungkin dah pernah dengar kot revolusi Syria ni berlaku sebab apa, yang jadi tak tenteram. Sekarang ni dah okey balik. Okay. Taklah kata okey sepenuhnya, tapi jalan-jalan antara sempadan Jordan dengan Syria tu dah dibuka. Okay. Sebab saya belajar di universiti di Jordan tu, Universiti Alil Bait, dia antara sempadan paling dekat nak masuk ke Syria. Daripada universiti tu nak pergi ke border Jabir, sempadan lebih kurang 20 km. Macam sini nak pergi Thailand lah. Dekat, sangat dekat, terlalu dekat. Okay. Dan saya sampai sekitar tahun 2011, akhir 2011, bulan 9 ataupun bulan 10. Okay. Berlakunya revolusi tu bulan 3 2012. Bulan 3 2012. Pada waktu tu dalam perancangan nak masuk ke Syria. Okay. Sebab Syria dia
Saya tak pernah sampai lah Syria, tapi dengar cerita daripada sahabat-sahabat yang pernah sampai, negara yang cantik dan sara hidup lebih murah daripada Jordan. Sebab Jordan ni dia punya currency dia tinggi. 1 dinar Jordan zaman saya tu RM4.20. RM4 Malaysia 20 sen. Okay, maknanya 1 dinar sekarang ni RM5 lebih, dan dia pernah naik sampai RM7 1 dinar. Maknanya agak tinggi lah dia punya sara hidup, berbeza dengan Syria. Bila mana berlaku revolusi Syria tu, kalau kita baca pada waktu tu berlakunya Arab Spring ataupun Rabiul Arab. Okay. Bila mana berlaku Arab Spring tu, kebangkitannya bermula di Tunisia. Awal-awal bermula nak menggulingkan Presiden Ben Ali pada waktu tu. Kemudian merebak ke mana negara-negara Arab yang lain, dan kita boleh tengok antara negara yang agak terkesan dengan Arab Spring pada waktu tu ialah Mesir, sehingga jatuhnya Husni Mubarak, dan dah meninggal pun semalam maksudnya. Berita ada berita sebutkan dia dah meninggal. Okay. Dan antara yang terkesan juga ialah Syria sendiri. Sebab Syria sudah lama diperintah oleh blok sosialis yang dikuasai oleh keluarga Assad, daripada Hafiz Assad, kemudian sekarang ni Bashar Assad, dan sebelum daripada itulah. Okay. Blok sosialis inilah blok yang agak mesra dengan komunis, Okay. Jadi rakyat Syria dah rasa lama tertekan dengan benda tu. Kalau kita tengok di mana bermula, kalau tak silap saya lah, sebab saya pun lama dah baca, dia bermula di satu tempat di Syria, nama dia Dar'ah. Situ mula je. Kalau tuan-tuan baca Syria ni, dia bukan isu Syiah sebenarnya macam yang berlaku di Bahrain, antara sebab nak berlaku ketidaktenteraman ataupun perang tu. Isu dia ialah budak-budak sekolah tulis satu tulisan di satu dinding di Dar'ah. Tulisan tu dia spray. Tulisan tu bertulis Asy-Sya'ab yurid isqatun nizam. Rakyat mahu menjatuhkan kerajaan. Budak-budak tulis. Budak-budak dia tengok TV orang duk buat urusan apa semua, jadi rasa nak tulis. Okay. Jadi benda tu dipandang serius oleh SB ataupun unit khas di Syria pada waktu tu, khususnya di Dar'ah. Sehinggalah benda tu dalam pengetahuan polis Dar'ah. Jadi budak-budak yang tulis tu, budak-budak sekolah rendah, dia tulis, dia ditangkap oleh polis. Bila mana ditangkap oleh polis, dia orang dipenjarakan budak tu. Okay. Dan dia orang diseksa, penyiksaan yang dia orang terima, dicabut kukunya dan diletakkan besi panah atas jari. Maka mak-mak ayah yang tunggu anak-anak ni tak balik-balik. Okay. Jadi pada waktu tu dia orang pergi ke balai polis Dar'ah. Keluarlah ketua polis Dar'ah tu untuk memberi penjelasan, maknanya mak ayah nak anak dia orang dikembalikan. Okay. Ketua polis tu memang pro Bashar Assad lah. Memang semua yang jadi ahli jawatan kuasa ataupun orang yang terbabit dalam kerajaan di Syria ni semua pro pada Syria, pro pada Bashar Assad. Okay. Bila mana mak ayah minta anak-anak dia orang tu dikembalikan, dia orang telah keluarkan satu kata-kata yang bermula tercetusnya peperangan di Syria. Ketua polis tu kata, anak-anak kamu ni tak berguna untuk Syria. Disebut sangat tak membantu untuk Syria. Dan kalau kamu perlukan anak baru, serahkan isteri kamu kepada kami. Kami akan buat anak baru. Kata-kata tu memang menikam lah. Memang kata apa, sangat-sangat kurang ajar lah kita kata. Okay. Start pada itulah berlakunya keadaan peperangan di Syria tu. Bermula pada Dar'ah, merebak sampailah kepada Damsyik, ibu negara. Dan lebih kurang 8 ataupun 7 tahun benda tu berlalu. Dan sekarang ni tahun 2018, 2019, 2020, 2018, 19 dan 20 ni dia agak berkurang sikit. Dia punya kata apa keadaan tu. Tapi keadaan tu adalah kawasan-kawasan yang teruk lagi teruk. Tapi terakhir saya pergi ke Jordan tahun lepas, bulan 3 tahun lepas, border laluan bas-bas ekspres yang bergerak daripada Jordan ke Syria ni mulai beroperasi balik. Boleh masuk. Tapi tak jamin keselamatan di Damsyik tu, tak jamin. Cuma boleh masuk lah. Kalau kita tengok sekarang ni, kalau orang-orang muda yang ikut travelog ataupun vlog yang ada di YouTube semua ni, dah ada setengah-setengah
pengembara daripada luar negara yang dia orang buat video masuk ke Syria. Dan boleh berjalan, boleh tengok, tapi keadaan tak macam dululah, tak semegah dulu, tak secantik dulu, tapi boleh masuk. Saya nak cerita penulis buku ni tahun 2012. Dia dibunuh ataupun ditembak ketika mana sedang menyampaikan kuliah maghrib macam kita ni lah, di masjid kepunyaan dia sendiri, Masjid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan kita tahu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti secara politiknya dia tidak macam ulama-ulama Syria yang lain yang agak menentang. Dia bersama dengan Hafiz Asad, dan banyak pandangan-pandangan dia tu dia sokong Hafiz Asad, sehingga orang kata dia ulama kerajaan. Tapi di akhir-akhir tu, bila mana dia dekat dengan nak wafat tu, dia macam tersebut dalam khutbah Jumaat dia tentang keadaan yang tak stabil. Dan lepas pada tu dia kuliah di masjid dia tahun 2012 tu, sekitar bulan 5 ataupun bulan 6, saya tak pasti. Maknanya bulan 7 sekitar tu lah. Dia kuliah di masjid dia yang memang selalu. Dan kalau tuan-tuan buka YouTube hari ni, kerusi yang tempat dia kena tembak tu, kuliah tu, masih lagi orang kata apa, orang duduk upload lagi lah. Orang kita duduk terjemah lagi. Kuliah di masjid yang dia meninggal tu. Okey. Dia di-aim daripada luar masjid, maknanya ada sniper daripada luar masjid yang tembak. Tapi tak kena tepat di kepala dia. Maknanya di tengah kuliah tu tak kena tepat, kena di belakang ni. Lepas pada tu ada seorang orang yang dengar kuliah tu, mungkin dia pun memang diupah juga untuk bunuh. Dia duduk paling dekat dengan meja Syekh, dia bangun dan dia tembak secara dekat dengan pistol dia. Maka Syekh pun wafat pada hari itulah. Dan disalat jenazah di Damsyik pada waktu tu. Okay. Tapi secara umumnya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ni antara tokoh yang alim. Walaupun dia ni dari segi kecenderungan dia lebih kepada kumpulan Asy'ariyah lah kita kata. Dia lebih kepada kumpulan tu. Maknanya dia ada ketegangan juga dengan tokoh-tokoh salaf di Jordan sendiri ataupun di Syria sendiri. Okay. Tapi kita tidaklah menolak semua sekali apa yang dia buat. Dan kita terima benda-benda yang baik daripada tulisan dia. Kita tak nafi dia orang yang alim. Okay. Dan dia ada tulis banyak buku. Dan dia sendiri pun pernah melalui zaman buku dia orang bakar. Buku dia ada orang yang baca, ada orang bakar. Dan antara buku dia yang jadi isu, dan saya rasa baru terjemah dalam bahasa Melayu kot, Batinul Ism, buku dia. Batinul Ism ni ialah dosa tersembunyi bagi orang yang menyertai Al-Harakah Al-Islamiyah, kumpulan pergerakan Islam ni. Buku tu macam kritik Ikhwan Muslimin lah zaman tu. Bila mana dia tulis buku tu dibakar secara besar-besaran di Syria. Tapi alhamdulillah setakat ni orang baca lagi lah, orang baca pandangan-pandangan dia terhadap politik dalam buku tu. Dan diterjemah dalam bahasa Melayu kita lah. Adalah pandangan dia yang agak kurang sesuai. Kalau kita nak baca buku tu, kita tengok politik negara kita, memang kita kata dia pro belah orang yang tak betul lah. Okay. Cuma yang tu kita tak sebut sangat, sebab dia pun dah meninggal. Kita sebut benda yang baik, dan buku dia banyak. Antara buku yang orang duk baca ialah buku Fiqhus Sirah tu sendiri, yang diterjemah sudah agak lama di Malaysia kita ni. Okay. Jadi kitab dia ni Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Asalnya buku ni menjadi silibus pengajian di Universiti Damsyik. Pada waktu tu dia jadi pensyarah di Universiti Damsyik ni, ataupun University of Damascus. Pada zaman tu kerajaan Malaysia kita ni masih lagi iktiraf orang yang belajar di Syria. Kalau orang yang belajar Syria tahun 2010, itu tahun terakhir borang apply untuk belajar ke Syria yang disediakan oleh KPM, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Okay. Lepas pada tahun tu tak ada. Maknanya orang yang belajar lepas pada tahun tu, CJ dia tidak diiktiraf dengan pengiktirafan negara kita lah. Okay. Cuma nak beritahu, University of Dimashq ni pernah diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dulu. Cuma orang Malaysia ramai belajar di universiti lain, tak belajar situ. Orang Malaysia ramai belajar di Mujamma' Syekh Ahmad Kiftaru di Damsyik. Antara lepasan situ ialah Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri, master dia di situ. Okay. Jadi nak beritahu, Syria ni antara bumi yang melahirkan ramai ulama, dan Nabi SAW pun pernah doakan Syria, ataupun nama lama dia Syam. Orang disebut Syam ni ialah Syria ataupun Damsyik lah sendiri. Okay. Dan Allah Ta'ala telah mengeluarkan daripada bumi Syam tu ramai
daripada kalangan ulama. Dan bumi Syam ni dengan hadis-hadis akhir zaman pun cukup banyak kaitan. Nabi sebut antara tempat ataupun perkumpulan orang Islam paling kuat di akhir zaman ialah kawasan Syam tu. Nabi sebut nama-nama tempat dia. Dabiq ni semua Nabi sebut. Maknanya pertahanan orang Islam sebelum keluarnya fitnah peperangan Malhamatul Kubra ataupun Dajjal di Syria tu. Nabi sebut benda tu. Cuma nak beritahu bumi Syria ni ialah bumi yang melahirkan ramai ulama dan juga bumi yang Allah Ta'ala uji. Dan orang-orang Arab di Syria ni pun secara umumnya, kalau tuan-tuan biasa bergaul dengan orang Arab lah, dia antara orang Arab yang paling, bagi saya lah, paling lembut muamalah dia dengan bangsa luar. Beza dengan bangsa-bangsa Arab negara lain yang ada sikit kadang-kadang nampak ego dia ataupun rasa kuat bangsa dia. Kalau kita duduk dengan orang-orang Arab Teluk ni negara-negara Arab Saudi, UAE, Qatar, negara-negara yang kaya ni, nampaklah dia punya gah nak tunjuk dia kaya. Tapi orang Syria ni dia lembut. Altafil Arab, bangsa Arab yang paling lembut dan paling pemurah. Kalau kita dengar cerita orang Malaysia belajar di Syria, ada setengah yang belajar di Syria ni sampai 4 tahun belajar tak pernah bayar sewa rumah sekali pun. Sebab apa? Dia orang sangat menghargai orang pergi belajar ilmu agama dan dia orang rasa tu tetamu yang kita kena layan baik, dan dia orang tak ambil sewa. Ada setengah-setengah sikap orang Syria ni, dia orang simpan duit untuk sedekah pada penuntut ilmu agama ni. Itu nilai yang ada. Tapi Allah Ta'ala ujilah bangsa dia orang ni ataupun negara dia orang ni dengan dapat pemimpin yang sangat jahat. Bukan kata jahat tuan-tuan, sangat jahat. Kalau tuan-tuan baca keturunan Asad ni, dia asal daripada mana? Dia asal daripada Qaramitah, Syiah Qaramitah, yang pernah buat kacau tahun 300 Hijrah dulu, yang pernah buat lari bunuh 5,000 jemaah haji. Qurmud, Abdullah bin Qurmud, dia punya kumpulan dia. Kemudian ambil Hajar Aswad, buat lari ke satu tempat, lebih kurang 9 ke 10 tahun Hajar Aswad dilarikan, dan melakukan kata apa kekacauan di bumi Mekah tu sendiri, sehingga orang tak salat di Masjidil Haram tu. Dan lepas pada tu dia orang tukar nama daripada Qaramitah, dia orang namakan dia orang sebagai Alawiyin dan duduk di Lubnan. Kemudian berpindah ke Syria, dia orang namakan keturunan dia orang ni Asad. Sebab tu kalau kita tengok Hafiz Asad, Bashar Asad, tak pelik lah kalau dia boleh bunuh rakyat dia. Memang keturunan suka bunuh orang pun. Dan benda tu Allah Ta'ala uji pemimpin, dapat pemimpin yang macam tu. Tapi majoriti orang Syria tu sendiri lah orang yang baik, orang-orang yang sangat baik lah. Okay. Kitab kita ni, kitab Fiqhus Sirah karangan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia tak macam kitab-kitab sirah yang lain. Biasa orang buat pengajian di Masjid Surau ni ataupun orang baca kitab sirah ni, kitab Rahikul Makhtum, mungkin kitab yang agak tebal, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, seorang ulama pada India, dan buku tu bagus, baik. Buku tu riwayat dia pun riwayat yang paling kurang kecacatan. Saya pun sebelum datang sini di Terengganu dulu kita buat kuliah, tapi kitab tu tebal lah. Nak masuk cerita bab nasab keturunan Nabi tu, 3 bab pertama tak sentuh lagi bab Nabi, duk sentuh bab masyarakat Arab je dulu. Jadi kitab tu agak panjang. Kalau buat kuliah sebulan sekali memang confirm tak ingat. Masuk bulan depan tak ingat dah. Okay. Kalau buat kuliah macam sini sebulan 4 kali mungkin ngam sikit. Okay. Cuma nak beritahu kitab tu bagus, cuma dia tebal. Kadang-kadang dia macam tidak begitu kata apa, tidak efektif sangat untuk pengajian masjid dan surau ni. Jadi saya lebih suka kitab yang agak lebih ringan lah, dan dia banyak riwayat. Okay. Kitab Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ni, Fiqhus Sirah ni, kitab dia dari segi riwayat taklah sehebat kitab-kitab sirah macam Sirah Ibnu Hisham tu dak. Dia pun tak bawa riwayat yang banyak. Dan ada juga riwayat-riwayat dia yang dikritik lah. Maknanya riwayat yang ada masalah di sisi ulama hadis apa semua. Okay. Cuma menariknya buku dia ni, setiap habis satu bab dia akan sebut apa kita boleh ambil daripada peristiwa tu, kita nak terapkan pada diri kita dalam kehidupan. Contoh, Nabi terima wahyu di Gua Hira. Apa kaitan terima wahyu di Gua Hira dengan kehidupan kita? Sebab tu dia namakan kitab dia Fiqhus Sirah,
memahami sirah untuk terap dalam kehidupan. Dia bukan baca sirah. Sebab kalau kita baca sirah Nabi, dia tak lebih daripada sejarah orang kita. Sejarah kemerdekaan ke apa, adalah kesan dia, tapi taklah sekuat tujuan Nabi ni disirahkan ataupun ditulis riwayat hidupnya. Sebab diri Nabi tu dia ada special berbanding sejarah-sejarah yang lain. Jadi tujuan Dr. Said Ramadan Al-Buti ni dia nak beritahu benda tu lah. Kitab ni kita tulis untuk ambil manfaat sirahnya, ibrahnya. Dia punya tulisan Dr. Said Ramadan Al-Buti ni macam seorang tokoh daripada Syria yang lebih hawa pada dia, iaitu Dr. Mustafa Sibai. Lebih hawa lagi. Dia tulis satu kitab Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, yang tu lebih nipis, tapi terlalu ringkas sangat. Kita kena banyak rujuk untuk baca kitab tu. Tapi kitab Fiqh Sirah Ramadan Al-Buti ni dia lebih pertengahan, tak sikit sangat, tak banyak sangat, tapi sesuai. Dan laras bahasa dia pun sederhana, tak terlalu tinggi sangat. Sebab orang yang tulis kitab ni dia ada macam-macam style. Ulama yang tulis kitab ni dia ada macam-macam style. Dia ada tulis kitab untuk orang awam baca, dia ada tulis kitab untuk pengkaji baca, dan dia tulis kitab tu dia ada benda yang dia nak tunjukkan kelebihan diri dia. Contoh seorang tokoh ulama di Syria yang sama zaman juga dengan Ramadan Al-Buti ni, Dr. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia ni ulama Syria, tapi buku-buku dia saya baca memang level bahasa Arab dia agak tinggi. Sebab dia memang nak tunjuk dia pandai bahasa Arab. Dia ada orang jenis macam tu. Tapi Dr. Ramadan Al-Buti ni tak. Dia nak tunjuk kita boleh ambil manfaat tu kat mana. Manfaat buku-buku tu kat mana. Okay. Jadi malam ni kita sebut mukaddimah dulu. Mukaddimah daripada penulis kitab sendiri, iaitu Dr. Said Ramadan Al-Buti. Okay. Mukaddimah dia, bagi siapa-siapa yang ada kitab akan datang lah, dia akan sebut ahammiyatus siratun nabawiyah fi fahmil Islam. Peranan dan perlunya mempelajari sirah Nabi kepada orang Islam dengan kefahaman Islam yang benar. Okay. Sebab apa kena belajar sirah? Sebab apa kita ni dalam siri-siri kuliah kita belajar ilmu agama ni, ada juga bahagian sirah yang kena masukkan situ. Ilmu fiqh kita belajar, ilmu Quran kita belajar, apa-apa semua, ada juga ilmu sirah yang namanya ilmu sejarah ni. Sirah ni lah sejarah sebenarnya. Okay. Dia letak dalam buku dia ni lebih kurang 5 sebab ataupun tujuan kita kena belajar dan kita kena tekan sirah ni. Okay. Saya ringkaskan, saya tak nak baca satu persatu. Okay. Dia kata dalam mukaddimah dia kata tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Dia mulakan mukaddimah, dia kata tujuan belajar sirah bukan just nak dengar cerita Nabi lahir, cerita sekian-sekian, bukan. Itu salah satulah, itu sebagai latar. Tapi yang paling besar sekali apa dia? Dia sebut sini tujuan pokok dari kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah itu sendiri. Jadi dia nak beritahu pada kita, tujuan belajar sirah ni nak ambil cara hidup Nabi, letak dekat diri kita. Tujuan dia. Bukan sekadar belajar sirah macam kita belajar sejarah di sekolah-sekolah. Sebab ada tujuan, iaitu peperiksaan. Walaupun belajar sejarah di sekolah tu ada tujuan dia juga, iaitu nak melahirkan orang yang faham ataupun orang yang kenal bangsa dia. Okay. Cuma nak beritahu kita orang yang ada agama, kita ada sejarah bangsa dan kita ada sejarah agama yang lebih besar lagi. Dan sejarah pembawa wahyu tu sendiri yang dititik beratkan oleh para ulama. Okay. Dia sebut yang pertama sini, tujuan. Tujuan pertama memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Nabi Muhammad itu bukan sebagai manusia pintar, tetapi ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan taufik daripadanya. Poin pertama sekali yang disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Buti, nak kenal diri Nabi,
fahmu syakhsiyatu Rasulillah. Kenal diri Nabi pada kedudukan yang betul. Supaya kita tak kenal diri Nabi ni kurang pada apa yang agama suruh dan lebih pada apa yang agama suruh. Kita baca hadis Nabi. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata kepada para sahabat, la tutruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu puji aku seperti mana telah memuji kaum Nasrani ataupun Kristian terhadap Isa anak lelaki kepada Maryam. Nabi nak beritahu apa dalam hadis ni? Nabi nak beritahu pada kita, kamu kena letakkan diri Rasul tu ataupun diri Nabi Muhammad tu pada tempat yang betul. Sebab tu ada hadis Nabi SAW bila mana Nabi dengar sahabat-sahabat duk bercakap, Nabi akan suruh sebut, bersaksilah kamu bahawasanya aku ini abduhu wa rasuluhu, aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Itu kefahaman yang Nabi nak suruh kita faham. Nabi ni dia hamba. Hamba ni maksud dia apa? Dia sama macam kita dari segi tuntutan beribadah. Dia kena buat ibadah juga. Cuma Nabi ni dia pesuruh Tuhan. Kita tidak pesuruh. Kita ialah orang yang disuruh untuk ikut pesuruh tu. Tapi Nabi ni dia lebih. Dia dari segi makam hamba sama. Tapi dari segi kedudukan martabat, dia Rasul. Kita manusia biasa. Itu benda yang kita kena tahu. Jangan kita terlajar angkat Nabi sampai pergi kepada makam ketuhanan. Jangan kita angkat lebih. Jangan juga kita downgrade Nabi tu sama macam kita dalam semua keadaan. Hatta Nabi nak buat yang ni pun kita banding dengan diri kita. Kita kena tahu bahawasanya pada diri Nabi tu ada bab-bab yang kita sebut sebagai an-nubuwah, iaitu kenabian. Ada keadaan Nabi bila mana Nabi puasa. Nabi puasa secara strict. Nabi tak berbuka. Yang dipanggil oleh para ulama sebagai al-wisal. Al-wisal tu maksudnya puasa berterusan tanpa berbuka, letih baru berbuka. Riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi pernah puasa 2 hari berturut-turut, bukan puasa siang saja, malamnya juga puasa. Dia panggil wisal. Maknanya sehari puasa, habis sehari sampai daripada subuh sampai ke subuh, sambung lagi. Bila mana Nabi buat macam tu, sahabat ni dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kami nak buat macam tu boleh tak? Nak puasa macam tu. Nabi kata jangan. Aku lain, kamu lain. Aku bila mana aku puasa, Allah Ta'ala beri aku makan, beri aku minum. Dalam hadis tu. Tapi kalau kamu nak puasa, puasalah bila mana terbit matahari dan berhentilah puasa bila mana terbenam matahari. Ada takat-takat level yang kita tak boleh pergi. Kita tak boleh lebih, tak boleh lajak lebih. Sebab kita punya kedudukan situ saja. Hadis menunjukkan Nabi kahwin lebih pada 4, walaupun syariat kahwin hanyalah 4. Bagi orang yang nak poligami, paling tinggi 4. Tapi Nabi tu sendiri kahwin lebih pada 4. Dan para ulama memasukkan perbuatan Nabi kahwin lebih pada 4 tu sunnah juga. Tapi sunnah yang ghairu masyru', sunnah yang tidak disyariatkan untuk kita ikut. Ya. Sebab kalau kita tengok dari satu pandangan saja, semua yang Nabi buat kita boleh buat, tak juga. Ada keadaan yang kita kena tahu apa yang Nabi buat kita tak boleh buat. Antaranya ni, bila masuk bulan Rejab ni, biasa orang duk akan cerita tentang Isra' Mi'raj. Ini benda yang hanya khususiyah berlaku pada Nabi dan tak akan berlakulah pada mana-mana umat Nabi selepas daripada Nabi dapat benda ni. Sebab tu kumpulan-kumpulan sesat ni dia akan dakwa juga. Bila mana dia nak dapat pengaruh, dia akan dakwa dia pun di-mi'rajkan macam Nabi di-mi'rajkan. Tuan-tuan tengok ajaran-ajaran sesat tertentu, dia akan mengaku juga benda sama. Pengakuan ni siapa pernah buat? Ayah Pin pernah buat kerajaan langit, pernah buat. Sebab apa? Dia kena cari satu cara nak attract orang nampak dia hebat. Dan kebetulan hak yang jadi audien dia tu pula orang yang sudah kena spin otak dia. Jadi dia tak boleh nak beza dah. Ayah Pin dengan Nabi tak boleh nak beza. Dia nampak Nabi macam Ayah Pin pun macam Nabi juga. Jadi bila mana kawan tu cerita dia naik Mi'raj, hebat pada Nabi lagi, sehari sampai 3 kali. Jadi kawan tu pun boleh terima. Tujuan kita belajar sirah, tujuan dia nak bendung benda tu
Kita tak mahu orang cerita pada kita, saya ni dapat wahyu sekian. Kita boleh tolak mentah-mentah sebab kita tahu, kita belajar sirah dan kita tahu benda tu khusus pada Nabi, tak akan berlaku dah pada orang lain. Dia ada benteng. Walaupun kita nampak setengah-setengah orang dia kata belajar tauhid, yalah tauhid tu salah satu benteng paling besar. Tapi juga secara tidak langsung, bila mana kita faham, kita belajar sirah Nabi, dia kemaskan tauhid kita tu. Kita akan nampak perbuatan Nabi, af'alun Nabi dan juga af'alul bashar. Perbuatan manusia ada beza. Kita dengan Nabi ada kedudukan. Walaupun Nabi itu sendiri suruh kita panggil dia abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasul, tapi kita kena sedar rasul tu tak akan pernah sama dengan kita. Jadi tujuan Dr. Said Ramadan Al-Buti dia tulis kitab ni, dia kata nak suruh orang kenal Nabi tu, betul-betul kenal Nabi, supaya tak angkat Nabi lebih sangat, tak downgrade ataupun tak rendahkan Nabi sama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan oleh penulis kitab, dia kata supaya manusia seluruh dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni. Dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari sesuatu contoh yang terbaik bersifat universal, maka mereka akan dapat semuanya dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, tujuan belajar sirah yang kedua, kita dapat cari contoh yang terbaik untuk tengok orang yang baik ni kat mana. Yang dikatakan ikut orang buat baik ni kat mana? Dekat diri Nabi. Tapi kita kena tahulah ada benda-benda baik yang Nabi je boleh buat, kita tak boleh buat. Macam yang tersebut tadilah, puasa berterusan, qiyam sampai habis keseluruhan malam. Kan kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, kita akan tengok ada satu bab Imam Nawawi ni dia letak bab al-iqtisad fil ibadah, bab bersederhana dalam buat ibadah. Sebab ada hari-hari Nabi ni dia buat ibadah luar biasa. Nabi bangun malam dan Nabi baca Quran. Dalam salat malam tu bacaan yang kita sendiri tak akan mampu nak ikut macam Nabi buat. Kita tak payah nak challenge, kita rasa kita boleh buat. Sahabat sendiri tak mampu buat. Kita baca kan hadis Nabi, Nabi bangun malam, ada seorang sahabat dia tengok Nabi dalam masjid, dia nak ikut Nabi salat, dia nak jadi makmum Nabi salat tahajud. Dia jadi makmum Nabi. Saya tak ingat nama sahabat tu, sama ada Muaz bin Jabal ataupun Abdullah bin Mas'ud, dua orang. Boleh cek balik lepas pada ni. Okey. Dia kata, aku salat belakang Nabi dan Nabi SAW baca, selepas selesai Fatihah, Nabi baca surah Baqarah 286 ayat, hampir 3 juzuk, okay. Nabi baca dan Nabi ni kalau dia baca Quran, dia tak baca macam kita tengok imam macam dia lah haram tu pun kira laju baca time tarawih. Nabi baca ni, kata Aisyah, kana qira'atuhu lil Qur'ani madda. Nabi ni bila mana baca Quran, bacaannya ni madda. Madda ni maksud dia sekata mad je. Kalau empat harkat lah. Dan bila sampai ayat-ayat rahmat, berhenti berdoa minta rahmat dulu. Sampai ayat-ayat azab, berhenti minta lindung azab. Jadi kita boleh kata bacaan Nabi purata. Kalau orang baca satu juzuk hari ni setengah jam, bacaan Nabi boleh pergi sejam ataupun sejam 15 minit. Sebab dia ada penghayatan. Baca habis surah Baqarah. Dan kalau kita baca dalam riwayat tu, kata sahabat tu, Nabi mula baca alif lam mim dan aku doa pada ayat ke-100 surah Baqarah, Nabi akan rokok. Sampai ayat 100 surah Baqarah, Nabi tak rokok, Nabi baca lagi. Maka kata sahabat tu, sampai ayat 200 mesti Nabi rokok. Sampai ayat 200 Nabi tak rokok lagi. Maka sahabat tu kata, dalam hati duduk solat tu, dia kata habis surah Baqarah mesti Nabi rokok. Habis surah Baqarah, Nabi tak rokok, Nabi sambung surah Ali Imran pula. Nabi sambung Ali Imran, kata sahabat tu, sampai 100 Ali Imran mesti Nabi rokok. Sampai 100 Ali Imran tak rokok juga. Sampai 100 Ali Imran, dia kata mungkin habis Ali Imran, sebab Ali Imran 200 ayat. Okay. Habis Ali Imran, Nabi akan rokok. Habis Ali Imran, Nabi tak rokok. Nabi sambung An-Nisa. Nabi sambung surah An-Nisa, dia kata tengah surah Nisa ni mesti Nabi berhenti. Nabi tak berhenti. Habis surah An-Nisa, dia kata
Lepas pada ni mesti Nabi berhenti. Tak berhenti juga. 3 surah. Tuan-tuan bilang 3 surah tu 5 juzuk dah. 4 juzuk lebih. Okay. Habis surah An-Nisa, Nabi baca surah Maidah. Dia kata sampai 100 mesti Nabi berhenti. Tak berhenti. Habis surah Maidah. Habis surah Maidah, lepas selesai surah Maidah tu, dia kata mesti Nabi akan berhenti Maidah sebab 4 surah ni. Tak berhenti lagi. Sampai habis surah Al-An'am baru Nabi berhenti. Tuan-tuan boleh bayang 1 rakaat 7 juzuk. Suku Quran 1 rakaat. Diri sahabat Nabi tu macam diri kita. Okay. Dia rokok habis 2 rakaat, dia pun berhenti, tak semayang dengan Nabi. Dia tak sambung. Esok dia cerita pada sahabat-sahabat semayang subuh. Dia kata semalam aku ikut Nabi salat tahajud. Aku ikut Nabi salat tahajud. Okay. Sahabat-sahabat lain tanya apa perasaan ikut Nabi. Dia kata mula-mula aku rasa gembira, lepas daripada tu datang dalam diri aku perasaan kurang baik. Sahabat lain tanya perasaan apa? Laqad hamamtu an aq'uda wa atrukan Nabi. Aku berharap aku boleh tinggalkan Nabi. Aku tak larat dah nak ikut dia. Tu sahabat lah. Kalau kita rasa gagah pada sahabat tak tahu lah. Okay. Cuma nak beritahu sahabat tu sendiri, kalau aku ada peluang boleh lari malam tu aku akan lari. Aku akan lari. Dia ada keadaan ibadah Nabi tu seperti itu. Tuan-tuan mungkin tak pernah rasa sini solat panjang macam tu. Saya sendiri pengalaman pernah rasa. Zaman belajar di Jordan dulu nak carilah mana masjid solat tarawih yang memang ikut betul-betul ikut sunnah Nabi. Cari jumpalah satu masjid di satu tempat nama dia Abdun di Amman. Bandar Amman Abdun. Masjid tu kecil pada masjid tuan-tuan ni. Saya kata surau lah kalau tempat kita ni surau. Cik. Imam dia pun tua. Sangat tua imam dia. Cik. Salat tarawih waktu tu seminggu dah Ramadan. Tahun pertama seminggu Ramadan. Dan Ramadan di negara Arab ni tahu-tahu lah panjang. 16 jam lebih kurang. Dia punya siang dia, maknanya kita akan berbuka puasa sekitar pukul 8 ataupun 8 suku maghrib. Kalau kira perlis 7.30 lama tu. Kita bagi orang Terengganu ni 6.59 sukalah setengah jam awal tu. Okay. Kita buka puasa lebih kurang 8 lebih. Okay. Hari tu jumpa kautim dengan kawan kita nak pergi naik bas. Jauh lah juga sebab kita duduk di Mafraq. Nak pergi ke Amman tu agak jauh lah. Maknanya lebih kurang sejam lebih perjalanan. Okay. Sampai di masjid tu, isyak pada waktu tu masuk pukul 9 suku ataupun 9.20 isyak lebih kurang. Okay. Jadi sampai lepas dah salat isyak, dia orang pun nak buat salat tarawih. Saya tanya jemaah sini tarawih berapa rakaat? 4 je. Tak buat 8. Sebab malam pendek. Saya kata memang ikut sunnah tu kalau 4. Jadi solat tu bermula sekitar pukul 9.30 ataupun 9.35 lebih kurang. Saya duk ingat lagi. Jam tu saya duk nampak sampai ke hari ni lagi jam masjid tu. Dia angkat takbir baca Fatihah 9.30. Tuan-tuan agak rakaat pertama dia rokok pukul berapa? Dia rokok pukul 10.50. Rakaat pertama 10.50 dia rokok. 9.30 okey, bagi laluan azan dulu. Okey.
Okey. Kita sambung sikit tuan-tuan. Cerita tadi, kalau cerita tak habis lagi balik tak lain tidur. Okay. Pengalaman, saya nak cerita pengalaman nak kata solat nak ikut Nabi ni lah. Okay. Solat tarawih 9.30 start, rakaat pertama 10.50. Okay. Masuk rakaat yang kedua, saya ingat lagi imam mula baca surah Yunus pada waktu tu. Surah Yunus. Okay. Rakaat yang kedua lebih kurang pukul 11. Dia rokok untuk rakaat yang kedua pukul 12.45. Saya masa tu tengok jam, tak ada dah bah aku ni. Sebab kita ingat kita nak balik kampung kita pula. Tengok jam habis dah, bah dah. Confirm kena tidur surah ni malam ni. Okay. Dan jemaah tak lari. Yang baca panjang saya tak heran sangat. Yang kedua tu jemaah tak lari. Jemaah pun tak ramai dalam 12 orang, 15 orang, tapi tak lari. Dan jemaah tu kategori yang dah berumur lah. Maknanya kebanyakannya saya tengok 60 ataupun 50. Okay. Habis 2 rakaat tu, itulah 2 rakaat pertama dan terakhir saya sebenarnya ikut sunnah. Kita berhenti rehat sebab masa tu siang kelas banyak. Kita pun letih apa semua. Okay. Jadi duduk di masjid tu saya tanya ahli jemaah tu. Kami 2 orang je yang berhenti solat. Hak lain semua solat balik. Solat tu ngam-ngam habis pukul 2 pagi ataupun 2.30 pagi. 4 rakaat. Pukul 3 nak subuh lah lebih kurang. Yang betul-betul rapat subuh. Okay. Sekali dengan witi 1 rakaat. Okay. Saya tanya masjid ni buat pengamalan ni bila? Dia kata semenjak 15 tahun yang dulu dah buat macam ni. 15 tahun yang dulu. Dulu ada imam lain, imam tu dah meninggal. Sekarang ni imam lain. Cuma imam tu dah agak berumur. Tapi bacaan dia masih lagi kita kira bacaan yang baik lah. Walaupun bacaan dia tu ataupun orang yang dah berumur. Okay. Cuma saya duk fikir lah. Itu yang orang duk buat tu bukan Nabi buat ke. Yang di imam tu orang macam kita. Okay. Tu pun kita rasa letih lah. Rasa letih. Imam tu malam pertama je. Kok kita jemput malam kedua tak ada kot. Kalau masjid panggil ustaz malam esok ada imam lain, kita beri alasan macam-macam. Ngam sampai pukul 2 pagi baru berhenti. Okay. Cuma nak beritahu yang sunnahnya yang tu lah. Cuma nak beritahu pada kita tidak semua benda yang kita mampu buat daripada sunnah Nabi tu sebab dia terlalu besar. Terlalu besar. Sifatul ibadatun Nabi, sifat ibadah Nabi tu terlalu besar. Okay. Jadi itu yang nak disampaikan oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitab dia ni. Bila mana nak tengok orang buat amalan baik, tengok diri Nabi. Dan kita kena tahulah takat kita nak ikut tu takat mana. Cuma nak beritahu pada kita tidak semua keadaan kita boleh buat. Tak semua keadaan. Sebab tu Nabi nasihatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan kamu solat ataupun jangan kamu ikut ibadah nak sama macam aku. Kita kena ikut ibadah sama macam Nabi, terutama yang fardu apa semua. Cuma yang sunat ni kita tak akan mampu nak buat sama macam Nabi, tak akan mampu. Sebab dia terlalu banyak. Sebab tu Imam Nawawi dia letak satu bab, iaitu bab bersederhana dalam buat ibadah. Ibadah itu maksudnya ibadah sunat, bukan ibadah wajib. Ibadah wajib ni kita tak boleh bersederhana lah, kena buat full, penuh. Cuma ibadah sunat saja. Sebab kalau kita tengok Abdullah bin Amr bin Al-As ni adalah seorang sahabat Nabi yang kuat buat ibadah. Dia bangun malam, dia tak akan berhenti bangun malam melainkan subuh. Dia baca Quran sehari, kadang-kadang boleh khatam habis sehari.
Dan dia ni terlalu suka puasa sehingga benda tu tidak disenangi oleh isteri dia. Sehingga isteri dia pun mengadu pada ayah dia, mertua dia, iaitu Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni dia mengadu pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nasihatlah sikit anak aku ni, rajin sangat buat ibadah. Sampai tahap tu. Jadi Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Abdullah, aku dengar pada kamu ni kalau bangun malam, habis satu malam kamu akan buat ibadah. Nabi beritahu pada dia, wahai Abdullah, kalau kamu nak bangun malam, pilih 1/3 malam yang terakhir. Bangun, buat paling banyak pun 8, jangan lebih pada tu. Lepas tu witir 3 kali, 3 rakaat. Dia beritahu dekat Nabi, ya Rasulullah, sikit sangat. Gagah saudara tu. Nabi kata, kalau rajin sangat, ambil pertengahan malam, jangan ambil lebih pada tu. Jangan start daripada lepas isyak, jangan. Itu selesai bab bangun malam. Lepas tu bab baca Quran. Nabi kata kepada dia, wahai Abdullah, kamu kalau nak baca Quran, baca sebulan sekali khatam. Baik, okey. Dia kata kepada Nabi, lambat sangat sekali khatam. Nabi kata 2 minggu sekali khatam. Dia kata lagi kat Nabi, dia kata, lambat juga. Nabi kata seminggu sekali khatam dah, jangan minta lebih dari tu. Kalau tak buat sekatam, mungkin minta lagi. Okay. Lepas pada tu bab puasa. Nabi kata kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, kamu aku dengar puasa ni sebulan, kalau tidak ada hari-hari yang diharamkan, kamu akan puasa. Jawab dia, memang aku suka puasa. Nabi kata, lepas ni kalau nak puasa, puasa hari-hari putih sahaja, 13, 14, 15 bulan, cukup. Dia kata sikit. Nabi kata puasa hari putih, puasa Isnin Khamis. Dia kata sikit lagi tu. Nabi kata macam ni, kamu puasa Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, jangan minta lebih daripada tu. Dia buat macam tu lah, sampailah Nabi wafat pun. Bila mana Nabi wafat, dia hidup sampai dia dah berumur 60, dia dah makin tak larat dah nak buat ibadah banyak. Dia kata pada anak dia dalam riwayat tu, dia kata, kalau dulu aku ambil excuse yang Nabi beri tu ringan sikit, Nabi suruh baca Quran sebulan sekali khatam, dah sekarang ni dah ambil perjanjian dengan Nabi, kena buat sampai mati, baru rasa tak larat nak buat tu, baru rasa. Jadi nak beritahu pada kita, buat ibadah ni dia tak, terutamanya ibadah sunat, kita kena ada waktu senggang dia juga. Tapi janganlah sampai senggang sampai tak buat langsung. Macam kita ni mazhab tak buat tu, lama-lama baru buat, tu pun tak jadi kok. Okay. Maknanya jangan buat selalu sehingga kita jadi bosan. Sebab tu bila mana sebut bab bulan Rejab, kita dah masuk bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan. Masuk bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan ni akan adalah orang yang share message ataupun poster tentang kelebihan puasa hari sekian. Okay. Pertama sekali kita nak beritahu sini, apa yang disebutkan oleh para ulama, ada tak kelebihan khusus puasa Rejab? Tak ada kelebihan khusus. Benda tu tidak ada hadis yang sahih. Bahkan Ibnu Hajar tulis buku dalam bab ni, nama dia Ta'yinul Ujab fi Bayani Fadli Rajab. Buku yang cerita tentang bab kelebihan ataupun hadis-hadis yang tidak sahih tentang bab. Macam 2 hari lepas ataupun 1 Rejab ni orang duk share kelebihan buat ibadah pada malam ni. Tak ada. Dia umum je, benda tu umum, kita buat je. Okay. Antara sebab dulu setengah orang dia suka puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan direct. Bukan salah, tapi tujuan para ulama dia tak bagi kita puasa macam tu, ataupun hikmah dia ialah bila mana masuk Ramadan, dia tak jadi perasaan kita tu hambar masuk Ramadan. Puasa full dah 2 bulan, masuk Ramadan nampak lekeh Ramadan. Sepatutnya perasaan tu nak kena semangat berkobar-kobar. Tapi dengan sebab rajin sangat puasa, jadi nampak biasa. Sebab tu kata Aisyah, tidak ada bulan yang aku tengok Nabi paling banyak puasa melainkan bulan Sya'ban, kecuali Ramadan. Ramadan memang Nabi puasa habis lah. Okay. Cuma nak beritahu, Aisyah kata Sya'ban paling banyak Nabi puasa. Tu pun Nabi tak puasa penuh sebulan. Sebab tu ada hadis Nabi larang bila mana sampai 15 Ramadan puasa, 15 Sya'ban puasa. 15 Sya'ban dah kita baru nak start puasa sunat apa semua, tak perlu. Khusus bagi orang yang tak pernah puasa. Hadis tu, orang yang tak pernah puasa sunat, masuk 15 Sya'ban jadi rajin nak puasa sunat, tak perlu.
Kalau memang kaki puasa sunat dah, tak apalah 15 Syakban tu nak puasa, nak apa pun. Okay. Cuma baru nak belajar, okay, tak perlu. Jadi nak beritahu pada kita, benda tu kita akan tengok dalam sirah Nabi. Kita akan tengok dalam sirah Nabi. Sebab dia package yang lengkap. Seterusnya yang ketiga, yang disebutkan oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, semoga kupasan tentang kehidupan Nabi SAW boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Quran lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan belajar sirah nak bagi kita belajar tafsir tu, kita dapat faham apa sebab ayat tu ataupun apa latar ayat tu. Dia membantu. Sebab di sana adanya perbahasan, dia panggil asbab nuzul. Ayat ni turun sebab apa? Belajar sirah dia lagi mantap benda tu. Yang keempat, agar setiap Muslim dapat menumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar, sama ada pengetahuan yang bersangkut dengan akidah kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tata susilanya. Maknanya nak beritahu pada kita, bila mana kita belajar sirah, kita akan jadi orang yang lebih banyak dan lebih baik. Pengetahuan am kita tu, general knowledge kita tu jadi lebih baik. Kita belajar sirah, kita akan boleh tengok dan kita boleh kaitkan sunnah Nabi ni. Sebab apa Nabi buat macam ni? Sebab melihat kepada latar kehidupan bangsa juga pada waktu tu. Okay. Yang kelima yang disebutkan oleh penulis, membolehkan para pendidik pendakwah Islam mencontohi dan mengajar, mengikuti sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan petunjuk yang utama. Itu yang dia nak beritahu kepada kita. Tujuan belajar sirah ni boleh menyebabkan kita ajar orang dengan cara yang betul. Dan kalau saya boleh tambah sini sikit, tujuan kita belajar sirah, tujuan dia lah untuk membentuk generasi muda ni baik macam kepribadian Nabi juga. Sebab satu bangsa tu dia jadi hebat sebab apa? Dia simpan sejarah bangsa yang hebat. Sebab tu kalau tengok Abdullah Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah pesan kepada anak dia. Sebab anak dia ni dia pernah komplain lah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Hebat lah. Okay. Dan Nabi pun nak sebut dia ni awwalu rumhin, anak panah pertama yang dikeluarkan ataupun dilancarkan dalam kalangan orang Islam. Maknanya nak beritahu pengorbanan dia, peringkat awal masuk Islam dulu. Maknanya dia punya kedudukan tinggi. Dia ni bila mana Nabi wafat, dia pun pada waktu tu jadi gubernur. Okay. Dia ni selalu bila mana ada masa dengan anak-anak, dia akan cerita sirah Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi yang dah wafat, dia cerita. Sehingga anak dia ni macam komplain, ayah ni cerita benda tula je, tak ada cerita lain, duk cerita benda tula, benda sama je. Dia kata, wahai anakku, simpan cerita hebat bangsa kita. Sebab sebelum ni bangsa Arab tidak menyimpan kehebatan selepas datangnya Islam. Datang Islam bawa ada kehebatan pada bangsa ni. Jadi sebab itulah hari-hari duk cerita benda ni. Sebab nak bagi pasak, nak bagi tanam dalam diri kita ada karakter-karakter hebat dalam agama. Agama kita ni bukan agama yang kosong ataupun sunyi daripada tokoh. Bahkan kerana agama Islam ni lah orang biasa berubah menjadi tokoh yang hebat. Sahabat Nabi yang asalnya jahiliyah, bergelumang dengan adat-adat ataupun masyarakat ataupun dia punya budaya yang sangat-sangat melawan daripada fitrah manusia, jadi orang hebat kerana menyimpan ataupun terima agama Islam itu sendiri. Jadi tujuan kita belajar sirah ialah untuk membina generasi yang baik sesuai ikut acuan sirah, dan juga membina masyarakat yang otak ataupun cara fikir dia tu, dia ada cara fikir yang baik. Sebab itulah kita tengok ada seorang tokoh ulama nama dia Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim ni dia ada satu kitab sirah yang agak menarik. Tapi dia bukan hanya sirah sebenarnya kitab tu. Kitab tu juga boleh sebut kitab hadis, boleh sebut juga kitab fiqh. Mungkin tuan-tuan pernah dengar kitab ni, mungkin setengah tempat dia buat pengajian. Zadul Ma'ad kitab ni. Zadul Ma'ad fi hadyi khairil ibad, nama kitab dia tu. Kitab ni Ibnul Qayyim tulis di akhir-akhir usia dia. Dalam perjalanan dia daripada Damsyik nak pergi buat haji di Mekah. Pada waktu tu dia tulis kitab. Kitab tu dia namakan dengan nama Zadul Ma'ad, yang bermaksud bekalan untuk balik yang terdapat pada diri sebaik-baik petunjuk. Bekalan untuk balik ke akhirat. Kitab dia Zadul Ma'ad. Agak menarik kitab tu.
Dan kalau kita baca muqaddimah, kata Ibnul Qayyim, aku tulis kitab ni, aku nak tunjukkan kepada orang yang baca kitab ni, bila mana Nabi berhadapan dengan pilihan dalam hidup, Nabi pilih yang mana. Sebab bagi aku, dia kata, apa yang Nabi pilih, itulah yang paling terbaik untuk kita pilih dalam hidup. Sebab dia nampak tujuan tulis kitab sirah ni bukan nak suruh nampak kehidupan Nabi, tapi nak suruh nampak pada diri kita, bila mana kita berhadapan dengan satu-satu pilihan dalam hidup. Contoh, nak berhijrah. Tuan-tuan nak hijrah, nak tinggalkan negeri apa-apa semua. Apa yang tuan-tuan nak ambil daripada sirah Nabi? Okay. Macam saya sendirilah, apa yang saya nampak. Okay. Nabi ni bila mana dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, Nabi nak keluar tu, kalau kita baca sirah, dia nak keluar dengan unta dia Al-Quswa. Perjalanan keluar, jalan tu jalan keluar dah, pintu utama Mekah. Patah balik semula. Sebab nak tengok Mekah, the last time nak tengok Mekah. Dan Nabi sebut dalam riwayat yang terkenal, Nabi kata, kalau tidak kerana ahli negeri ni menghalau aku tak akan keluar dari negeri ni. Tapi dengan sebab perintah Tuhan dan dengan sebab orang tak boleh terima, aku keluar. Bila mana Nabi keluar, Nabi pindah ke Mekah, Nabi pindah ke Madinah. Nabi sampai ke Madinah, Nabi disambut dengan baik, Nabi duduk dengan aman, tenang. Pada tahun ke-8 hijrah, maknanya 8 tahun dah duduk di Madinah ni, Allah Ta'ala beri rezeki pada Nabi, boleh buka kota Mekah. Berlakunya pembukaan kota Mekah, boleh buka kota Mekah. Bila mana boleh buka kota Mekah, maknanya Nabi menguasai Mekah secara total. Nabi dapat balik kampung halaman dia. Dulu Nabi keluar sebagai orang yang dibenci dalam masyarakat. Hari ini Nabi balik dengan orang yang mengambil takluk ataupun menakluk balik Mekah. Tapi kalau kita baca sirah Nabi, Nabi duduk cuma 19 hari di Mekah dan Nabi balik ke Madinah. Nabi balik semula ke Madinah. Walaupun dulu Nabi pernah sebut, kalau tidak kerana orang kampung ni halau aku tak akan keluar, aku akan tinggal sini. Tapi bila mana duduk di Madinah, dapat takluk balik dalam Mekah. Ingat ke nak duduk Mekah lepas pada tu? Dah dapat takluk balik semula ke Madinah. Okay. Apa yang kita boleh belajar daripada sirah Nabi? Okay. Yang kita boleh belajar, ni pandangan saya lah. Okay. Pandangan saya tak ambil daripada mana-mana kitab pun. Kita baca sirah, kita nampak, kita dapat belajar daripada sirah Nabi. Bila mana kita nak hijrah tukar tempat kerja ke apa semua, bila mana tempat yang kita nak pergi hijrah tu, agama kita lebih baik di negeri tu, ilmu kita lebih meningkat di negeri tu, rezeki kita, zuriat kita pun berkembang di negeri tu, maka jangan keluar pada negeri tu. Kekal di negeri tu. Cuma poin utama yang kita tengok dalam sirah Nabi, Nabi nak tengok kat mana Islam boleh tegak dengan mudah di situ. Sebab tu Nabi keluar daripada Mekah, Nabi duduk Madinah, orang Madinah tak lawan Nabi. Orang Madinah support Nabi. Nabi dapat peluang, dapat conquer balik Mekah. Orang Madinah dah bercakap, lepas pada ni Nabi tak duduk dah dengan kita mungkin di Madinah. Nabi mungkin nak balik kampung dia di Mekah. Sehingga terjadi, orang kata apa, sedikit pertelagahan lah antara orang Muhajirin dengan Ansar. Sehingga Nabi ni kumpul orang Ansar jauh daripada kota Mekah. Sebab pada waktu tu orang Ansar duk tengok Nabi ni bagi harta pada orang Muhajirin je. Nabi tak bagi harta kepada orang Ansar. Sehingga orang Ansar duk bercakap, Nabi dulu time dia kena buang daripada Mekah, kita duk terima dia. Sekarang ni dah dapat kuat sikit ataupun dah ada kuasa sikit, boleh takluk Mekah, mungkin dia tak ingat dah kita. Tak sedap benda tu, tak sedap dengar. Nabi kumpul orang Ansar hujung. Nabi kata, aku beri kepada mereka sebab mereka orang yang telah meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka orang yang ada keluarga. Tapi aku berikan pada kamu diri aku balik sekali ke Madinah bersama kamu. Adakah kamu nak harta orang Mekah yang setakat boleh tahan 2-3 keturunan, ataupun kamu nak Rasul bersama dengan kamu? Orang Ansar menangis habis. Orang Ansar kata, kami lebih nak kamu balik bersama kami ke Madinah berbanding harta tu. Jadi nak beritahu kepada kita, dapat belajar daripada sirah Nabi ni, bila mana kita nak buat satu penghijrahan, kita nak tengok tempat kita nak hijrah tu okey tak pada agama kita. Kalau dia makin teruk, maknanya penghijrahan kita kurang tepat lah sikit. Tapi kalau kita hijrah tu okey, dulu faham agama sempit, jadi luas sikit pergi negeri tu.
Jadi kita tahu penghijrahan di negeri itu, walaupun kadang-kadang dari segi material taklah banyak macam negeri lain, tapi di situ kita dapat lihat agama kita lebih baik, akidah lebih terjaga, maka kekal di negeri itu lebih baik. Itu juga benda yang sama Nabi sebut dalam cerita 99 orang lelaki yang bunuh 99 orang tu. Bila mana dia pergi jumpa rahib tu kata keluar pada negeri buruk pergi ke negeri baik. Tujuan dia sebab nak belajar benda tu. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya mukaddimah pada malam ni, 5 perkara tu. Minggu depan kita akan tengok sikit bab berkenaan dengan sumber-sumber sirah. Lepas pada tu kita akan masuk bab pertama, iaitu sebab pemilihan negara Arab sebagai tempat turunnya wahyu. Okay. Jadi setakat tu saja untuk kuliah kita pada malam ni. Dan malam ni saya nak jawab soalan yang minggu lepas. Soalan yang saya tangguh tu, ada seorang jemaah tanya berkenaan dengan scan ruqyah. Ramai nak tahu jawapan tu kot. Okay. Boleh ke tak kita ni scan untuk tahu kita ni kena gangguan ke tak? Okay. Saya ada baca dalam satu kitab Lu'lu' Al-Makin. Lu'lu' Al-Makin ni himpunan fatwa oleh seorang tokoh daripada Saudi, nama dia Syekh Jibri. Dan sebelum pada tu kita duk tengok jugalah kitab daripada Imam Nawawi pun ada tulis yang lebih awal lagi. Okay. Bila mana kita ni tidak ada rasa apa-apa perubahan pada diri kita, okey, tidur malam okey, makan okey, apa-apa semua okey, tak ada masalah. Jumpa dengan satu orang perawat ruqyah lah, okay. Dia pun beritahu dekat kita, boleh try scan, takut-takut ada gangguan. Okay. Menurut kitab tu, bahkan benda ni pun ada dalam fatwa wilayah pun ada sebut, okay, kalau kita tak kena apa-apa, tak perlu kita pergi scan pada orang, tak perlu kita pergi scan. Okay. Cuma hukum scan orang tu, boleh ke tak peruqyah tu boleh tak scan orang? Dia boleh scan orang bila mana ada gangguan. Tapi kalau saja-saja dia orang tak okey, tak meracau, tak apa pun, dia dengan suka rela nak pergi scan orang, tu tak betul. Bahkan kalau dalam kitab Syekh Wahid bin Salam Badi, dia kata itu tanda-tanda perawat tu rawatan dia bukan Islam. Tanda-tanda dia, maknanya dia baru nak transfer jin yang dia pera kat kita okey, tak ada sakit bagi sakit sikit dia boleh bayar duit sikit kat kita. Cara, taktik dia. Kalau kita ada satu benda yang tak normal pada diri kita, tak boleh tidur malam, mimpi yang berterusan, mimpi yang kita pergi scan, nak tahu. Scan tu boleh bila mana perlu. Scan tu maksud dia ruqyah lah, boleh bila mana perlu. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada gangguan, tak perlu scan. Cuma kalau kadang-kadang orang mari tawar pada kita scan, tak perlu scan. Maknanya kalau orang mari nak tawarkan pada kita, tak perlu scan. Okay. Dan saya tambah juga sini, untuk scan tu juga, first kita kena tahulah apa yang dia baca tu. Yang pertama sekali ayat Quran. Yang dia baca tu ayat Quran. Okay. Dan scan ni sebenarnya dia tidak ada unsur sentuhan pun sebenarnya dalam hadis-hadis ataupun pengamalan para ulama. Dia tak ada unsur sentuhan. Kan setengah-setengah orang kan dia scan, dia pegang kepala apa semua. Adalah ulama yang agak ringan lah bab ni, tapi yang betul-betul sebenarnya tidak ada. Jenis sentuh ni tidak ada. Just baca saja. Paling tinggi pun tunjuk dengan jari telunjuk tu ada. Tapi tak pergi pegang dekat anggota badan sakit, tak pergi pegang. Itu yang betul. Kata Imam Nawawi, syarat dia nak ruqyah ni ayat Quran. Kita dengar tu okey, ni ayat Quran. Okey. Yang kedua, kalau dia tak guna ayat Quran, ayat dalam bahasa apa-apa pun, tapi syaratnya faham dan makna dia tidak syirik. Macam ayat-ayat jampi kita orang Melayu pun semua, ayat Jawa confirm tak faham. Tak apa benda dia seru, kita tak tahu. Okay. Cuma bagi saya lah, untuk zaman kita ni, prefer yang baca Quran lah. Yang baca ayat entah apa-apa tu biar dulu. Entah apa-apa ayat-ayat apa pun benda tu, biarkan dulu. Okay. Cuma nak beritahu, scan tu hukum dia boleh, syaratnya bila mana dah ada gangguan. Dia macam kita perubatan sains lah. Bila mana ada satu badan kita rasa tak stabil, sakit ke apa-apa semua, kita pergi diagnose di hospital. Tapi kita tak boleh amal macam yang orang kata apa, macam yang hospital tu kita tak sakit, cuma nak pergi buat medical check up. Tu lain. Macam kita tak ada rasa kena gangguan apa-apa pun,
Saja nak pergi medical check up lah kononnya, tapi jenis ruqyah tak perlu. Yang penting kita ikut sunnah Nabi apa semua dah okey. Maknanya ruqyah ni bila perlu saja. Tak perlu tak ruqyah. Tak perlu tak ruqyah. Bila mana ada gangguan something, duduk dengan isteri pun rasa ada pelagah, benda-benda kecil pun, gila scan. Mungkin ada something. Tapi kalau okey macam biasa, tak ada masalah, okey, benda tu biasa. Maknanya balah ataupun bertelagah pada benda-benda besar lah. Kalau setakat bertelagah benda-benda kecil dengan isteri tu, yang kita dah biasa faham sikap dia, tak apa lah. Kalau setakat hari ni kita nak beli ikan air, dia nak beli ikan selayang, itu pun nak pergi ruqyah tak padang lah. Ikan selayang, ke sini panggil ikan temenung kot. Okay, ikan kembung. Okay, selalu setakat benda kecil. Tapi kalau kita jadi nak marah sebab berpanjangan, maknanya ada something. Boleh jadilah, boleh jadi. Sebab benda tu kita dah bahas pada tafsir surah tu. Okay, itu respon saya lah. Maknanya scan boleh bila perlu, bila tak perlu tak ada scan. Kita baca ayat-ayat zikir pagi petang, kita harap Allah Ta'ala lindung kita daripada gangguan tu. Okay. Sebelum pada tu ada soalan lain yang nak bertanya? Okey. Amalan baca 3 kul sapu ke seluruh tubuh badan tu, dia kita tak boleh panggil scan. Dia bukan scan. Dia dalam hadis Nabi sebut ruqyah. Ruqyah benda tu. Dia jampi lah. Sebab apa kita buat? Sebab Nabi duk buat yang tu. Sebab Nabi tidur malam pun Nabi duk buat yang tu. Dan bila mana Nabi ni tak larat pun, Nabi minta Aisyah buat. Okay. Jadi benda tu tak salah. Cuma kalau kita baca ni, saya nak memperbetulkan sikit lah. Bila mana kita baca 3 kul tu, kita sapu seluruh badan kan. Okay. Dalam hadis sebut yamsahu, Nabi menyapu ke seluruh badannya dekat mana-mana yang Nabi sampai. Sampai. Cuma kita tengok ada sebahagian orang, dia macam bubuh ketat sikit syarat tu. Nabi tak bubuh ketat pun, kita bubuh ketat. Dia kata sapu tu, tangan jangan angkat. Sapu seluruh badan ni jangan angkat, jangan bagi putus. Tak apa tuan-tuan nak angkat pun tak apa. Tak angkatkan lagi sampai belakang ni salah urat kan, satu masalah pula. Daripada ruqyah jadi kena pergi berguruk pula. Cuma nak beritahunya angkat nak sapu belakang ni dah sampai sini, tangan je terangkat, tak angkat. Ada setengah orang dia punya tambah angkat, tambah putus semua, tak perlu tu. Tak perlu. Cuma 3 kul tu memang hadis yang sahih, memang hadis tu hadis riwayat Bukhari. Okey. Cuma itu kata para ulama ialah salah satu cara kita ruqyah diri sendiri. Kita jaga diri kita. Saya lebih melihat benda tu ialah prevention, penjagaan awal supaya tak kena. Dia tak panggil scan. Maknanya bila mana dah kena baru nak buat benda tu, dia kurang jadi. Sebelum kena tu kena buat. Macam sekarang-sekarang ni kita duk buat. Okay. Wallahu a'lam. Okay. Jadi rasanya setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.